itu satu keuntungan yang besar untuk mendapat gelaran yang agung itu, kerana seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Ta'ala. Dan inilah generasi terbaik yang pernah muncul di dunia ini, yang menghiasi sejarah Islam sepanjang zaman. Pagi ini sepatutnya kita nak menceritakan tentang Abdullah ibn Abbas. Cumanya saya minta izin untuk tukar topik lain dengan maksud kerana saya ini semalam duk ke Hulu Hilir. Saya rasa tak patut kalau saya menyampaikan sesuatu yang baru 5-10 minit tadilah untuk saya buat persediaan untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan. Takut takut kita tak dapat nak belajar betul-betul daripada kisah sahabat ini. Maka saya minta izin bawa satu topik lain, tetapi insya-Allah tak jauh sangat dengan topik kita juga, kerana masih nak belajar daripada generasi terbaik umat Islam. Cuma ini adalah generasi yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini merupakan kisah yang dapat kita hayati lebih, terutamanya pada bulan Zulhijjah ini. Maka saya minta izin tukar topik sikit, walaupun konon-kononnya saya bersedialah dengan Abdullah ibn Abbas, tapi bila saya tengok teksnya, saya rasa tak patut kalau saya nak sampaikan sesuatu yang saya tak betul-betul bersedialah, kerana tak sempat nak buat persediaan semalam untuk kuliah kita pagi ini. Kisah yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah kisah tentang Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan semuanya kita nak cerita. Kita nak cuba bawa satu sudut yang akan membuat kita rasa terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Kerana ini bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah yang terawal. Dan saya yakin tuan-tuan pun dah mula dengan ibadah, dengan segala amal yang boleh dilakukan sepanjang 10 hari yang mulia ini. Tapi yang mungkin kita boleh kenang lebih dan ambil pelajaran, kerana kita biasanya akan bercerita tentang orang, kisah sahabat. Kita nak kenang Ibrahim alaihissalam dalam Zulhijjah. Kenapa? Kerana hari ini bila sebahagian daripada kita, mungkin tuan-tuan ada kenalan, ada ahli keluarga yang pergi tunaikan haji tahun ini. Dan bila sampai ke Makkah, kita nampak macam-macam perkara hari ini. Macam-macam benda kita nampak. Kita nampak clock tower yang tinggi tu. Kita nampak binaan-binaan di sekitar Masjidil Haram. Bahkan kita nampak Kaabah itu sendiri pun dah nampak gah sangatlah, besar kan. Mungkin bila selama ni tengok dekat TV tu nampak, oh kecil je kot. Bila sampai sana baru tahu dia punya besar dia. Kaabah itu sendiri. Kemudian dengan segala kecanggihan dan juga betapa luas di Masjidil Haram itu sendiri. Kalau nak dibanding, mungkin saya ingat saya membesar dengan gambar Masjidil Haram yang yang sangat berbeza dengan apa yang saya temui di Google hari ini. Apa yang kita temui di Google Maps, apa yang kita temui, kita tengok TV, tengok Masjidil Haram hari ini sudah sangat berbeza dengan gambar yang saya masih ingat lagi. Waktu kecil dulu kita cari gambar Masjidil Haram, kita pergi kedai, kita beli postcard gambar Masjidil Haram, beli buku tentang Masjidil Haram, gambar dia dah sangat berbeza. Masjidil Haram hari ini bila sebahagian daripada kita pergi ke sana untuk tunai haji, dia sudah sangat berbeza dengan apa yang diperhatikan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diperhatikan di mata Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk bina Baitullahil Haram di situ. Supaya kita faham yang satu ketika dulu tidak ada orang yang sudi untuk ke situ pun. Ketika Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Ta'ala, wa'adzin fin nasi bil haji, pergilah panggil orang untuk tunaikan haji. Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang memanggil orang ramai untuk pergi ke Makkah untuk tunaikan haji. Dan Ibrahim alaihissalam pun tertanya-tanyalah, nak panggil siapa? Siapa yang nak ke sini? Dan Ibrahim alaihissalam, antara satu fakta tentang Ibrahim yang kadang-kadang kita tahu, cuma kita selama ni tak berikan perhatian kepada fakta tersebut, iaitu Nabi Ibrahim ni umatnya berapa ramai?
Sebab umat Nabi SAW, kalau kita kira Malaysia pun kan, umat Islam di Malaysia ni berapa? Jumlahnya pun dah ramai, dah banyak sangat dah. Nak campur umat Islam di China, umat Islam di Indonesia, umat Islam di Timur Tengah. Campur semua jumlah ni tak terbanding dengan sikitnya umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana yang kita tahu daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beriman dengan dia, isteri dia, anak dia. Dan kita tak jumpa nama lain. Kita tak jumpa cerita masyarakat dia beriman dengan dia. Awal-awal lagi dia berdakwah, bahkan Nabi Ibrahim ni, dia kan jadi Nabi waktu muda. Yuqalu lahu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ini ayat yang digunakan dalam Al-Quran. Kami dengar ada seorang budak, fata, seorang remaja yang namanya Ibrahim, yang telah memecahkan berhala-berhala milik kita. Fata, perkataan yang digunakan oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim ni jadi Nabi muda, dan umur Nabi Ibrahim, kita pun tahu, umur Nabi Nuh pun 950 tahun, umur dakwah dia. Tak termasuk umur hidup dia lah. 950 tahun umur Nabi Nuh AS, umur Nabi Ibrahim kalau ikut sumber Israiliyat, dalam 250 tahun. Umur dia. Dan umur Nabi SAW 63 tahun. Tapi Nabi berdakwah 23 tahun je. Tak lama. Nabi Ibrahim AS jadi Nabi waktu muda dan umur kematiannya adalah 250 tahun. Tapi yang perlu Islam berapa ramai? Sikit. Sebab tu bila Nabi Ibrahim memanggil orang untuk tunaikan haji, ini satu seruan yang agak sedih lah. Kerana tak ada orang nak datang. Siapa yang nak pergi ke tengah Mekah tu? Yang Nabi kita boleh faham. Binaan Kaabah yang dibina oleh Ibrahim, jangan bayangkan macam Kaabah sekarang. Barangkali dia memang sekadar tanda saja, sekadar batu asas saja. Dia bukan binaan yang besar. Sedangkan masa zaman jahiliah pun Kaabah itu sangat kecil, bukan macam Kaabah sekarang ni. Dia punya saiz dia punya ketinggian dia. Daripada apa yang kita tahu, Kaabah zaman Nabi itu macam separuh je daripada ketinggian Kaabah zaman sekarang. Dan dia bukan guna binaan yang baik macam sekarang. Zaman tu guna mud brick je. Mud brick ni apa? Tanah liat. Dia guna untuk membina Kaabah zaman tu. Untuk kita faham yang apatah lagi zaman Nabi Ibrahim. Orang tak nampak pun kelebihan untuk pergi ke Kaabah. Dan cabarannya zaman sekarang adalah ada sebab yang banyak untuk pergi ke sana. Ada shopping, ada macam-macam, ada pelancongan, macam-macam. Dan alhamdulillah dengan segala kemudahan yang ada, tetapi kita nak kenang kisah Ibrahim AS melalui satu hadis akan memandu kita. Dan hadis ini memberikan perspektif yang berbeza sikit lah. Supaya kita baca semula kisah Nabi Ibrahim, bukan nak kena ulang kaji daripada awal, kita nak memilih apa yang kita nak belajar pada kali ini. Hadis tersebut sebenarnya adalah hadis yang diucapkan oleh Ibrahim AS ketika kali pertama bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Ibrahim AS adalah satu watak yang sangat special. Kenapa? Sebab Mekah itu merupakan tinggalan Ibrahim AS. Dan rumah Nabi SAW di Mekah, di mana? Sebelah Marwah. Siapa pernah pergi Mekah? Siapa yang pernah pergi ke Mekah? Sebab antara yang kesedihan yang kita rasa bila pergi Mekah ni adalah banyak sangat tinggalan sejarah dia tak ada. Di mana rumah Nabi, di mana Darul Arqam, mungkin Safa dengan Marwah tu tak boleh hilang lah sebab tempat sa'i kan. Tapi yang lain-lain tu banyaknya hilang. Rumah Nabi SAW, kalau hari ini tuan-tuan tunaikan sa'i sampai ke Marwah tu, keluar pintu, ada satu pintu namanya Babus Salam, ataupun nama lama dia Babun Nabi, pintu Nabi SAW. Kenapa dinamakan pintu Nabi? Sebab Nabi biasanya bila pergi ke Al-Haram, Nabi akan lalu pintu tu. Kenapa? Sebab rumah Nabi kat situ. Rumah Nabi dengan Khadijah bersebelahan dengan Marwah. Maka kita boleh bayangkan tiap hari Nabi SAW menyaksikan orang menunaikan ibadah, sa'inya, tawafnya, dan mereka mengatakan ini adalah tinggalan nenek moyang mereka
Sedangkan mereka beribadah sambil memikul berhala, sambil mengucup dan juga menyentuh berhala yang berada di Safa dan Marwah, sambil mereka bertelanjang, sambil mereka memakai satu pakaian yang namanya hims, satu pakaian khas yang dicipta oleh orang jahiliah. Kalau kamu nak ibadah, kamu kena pakai pakaian ni, kena bayar. Ya? Ini adalah kerosakan ajaran Ibrahim alaihissalam yang telah berlaku di Makkah. Nabi melihat ini dengan pandangan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi. Dan Nabi tahu, risalah yang sampai ke tangan Nabi SAW ini adalah risalah yang sama yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ia telah dirosakkan. Dan kita pun tahu, di zaman Mekah, surah-surah terawal yang akan turun kepada Nabi SAW adalah surah yang berkaitan dengan cerita para Nabi. Termasuk cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ini semua pengalaman yang menyedihkan. Kenapa? Nabi sangat keseorangan ketika Nabi memulakan dakwah. Ya. Ialah ada sahabat dan sebagainya. Tapi jangan bayangkan sahabat itu jumlahnya ratusan orang. Kerana dalam Ibn Sa'ad, dalam Tabaqat pun dia menyebutkan, pada tahun keempat, tahun kelima, tahun yang kena seksa tu, ramai sahabat kena seksa. Bilal kena seksa. Keluarga Yasir, Sumayyah kena seksa. Khabbab Ibn Arad kena seksa. Itu ketika itu jumlah sahabat hanyalah 30 orang saja, lebih kurang. Itu dah separuh zaman Mekah tu, 30 orang je. Jumlah sangat sedikit. Maka Nabi SAW keseorangan, rasa kecewa dengan apa yang berlaku kerana umatnya ataupun kaumnya menolak dakwah Nabi SAW. Tapi Allah anugerahkan satu perjalanan yang indah buat Nabi SAW, iaitu Nabi diperjalankan pada satu malam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dalam perjalanan inilah, buat pertama kalinya, Nabi bertemu dengan Ibrahim AS. Kat sinilah cerita dia. Nabi bertemu buat kali pertama dengan Ibrahim AS, melihat wajah Ibrahim AS, bersembang dengan Ibrahim AS, dan semuanya berlaku dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Dan itu yang akan menjadi tumpuan kita lah. Apakah wasiat Ibrahim AS yang akan kita bawa pulang pada pagi ini insyaAllah. Isra dan Mi'raj itu sendiri bila dia berlaku, dia berlaku kerana sebab yang sangat penting, sangat mustahak. Kenapa? Nabi baru kematian Abu Talib. Nabi baru kematian Khadijah, isteri Nabi SAW. Nabi baru dikhianati di Taif. Ini sangat berat untuk Nabi SAW lalui. Jangan bayangkan Nabi ini seorang manusia yang tak ada perasaan. Ya, Nabi adalah sebaik-baik manusia pernah wujud. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling kuat antara kita. Tetapi tetap Nabi SAW bila melalui cabaran dalam hidup, Nabi akan melaluinya sebagai seorang manusia. Ada tekanan perasaan. Sebab tu Nabi sebut kepada Aisyah. Aisyah, isteri Nabi SAW yang nombor 3, pernah bertanya kepada Nabi. Sebab Aisyah ni kan isteri yang muda kan. Nabi menikah dengan dia umur 9 tahun. Dan Aisyah tanya pada Nabi SAW. Ketika itu dikatakan Aisyah sedang merawat Nabi daripada luka perang Uhud. Dan Aisyah tanya pada Nabi, ada tak cerita yang lebih susah, lebih berat daripada Uhud? Maksudnya, dalam hidup kamu, ya Rasulullah, ada tak cerita yang lebih menyakitkan daripada Uhud? Sebab untuk Aisyah, Uhud adalah yang paling teruk lah. Itu yang dia nampak. Dan kita pun tahu bila kita baca cerita Uhud, dia berat cerita Uhud ni. Nabi kita boleh katakan Nabi tu cedera parah lah dalam Uhud ni. Sampai darah Nabi SAW tu hanya berhenti mengalir bila sampai dekat camp nak rawat Nabi tu. Teruknya keadaan di medan Uhud. Yang orang mula dakwa yang Muhammad telah qutila, Muhammad telah dibunuh. Dan para sahabat bertemperan lari. Kerana mereka dah tak ada sebab lagi untuk survive. Bila Nabi SAW dah tak ada. Dan Nabi SAW jawab kepada Aisyah, ada. Uhud bukan yang paling teruk. Uhud bukan peristiwa yang paling teruk untuk aku. Yang paling teruk adalah peristiwa Taif. Ini Nabi sebut. Itu adalah peristiwa yang paling buruk dalam hidup aku. Tapi bila kita baca cerita pasal Taif ni, tak teruk pun. Bukanlah tak teruk. Cerita ni tu tak adalah seteruk Uhud. Uhud lagi teruk. Kita baca lah. Kan? Tapi,
Kalau kita baca bagaimana rentetan kematian demi kematian yang Nabi lalui, kemudian pengkhianatan Taif, kemudian semua orang tolak Nabi. Sebab itu ini cerita yang berat untuk Nabi. Sebab dia bertimpa-timpa. Perang Uhud tu memang teruk lah. Tapi sebelum perang Uhud, perang Badar. Selepas perang Uhud akan ada perang Khandaq. Kedua-duanya kemenangan. Maka sekurang-kurangnya Uhud tu, walaupun dia kalah, teruk juga. Tapi sebelum tu Nabi menang. Selepas itu Nabi menang lagi. Dia bukan bertimpa-timpa kekalahan. Tapi Taif ni adalah kekalahan bertimpa-timpa. Kalah, diuji. Maka sebab itu datangnya peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada Nabi SAW. Dan ketika Nabi diangkat ke langit inilah, daripada lapis langit demi langit, sampai langit ke-7. Entah, kita pun tak faham dah macam mana sebenarnya bentuk langit Allah Ta'ala. Tapi kalau kita toleh ke atas melihat langit yang Allah dah ciptakan untuk kita, dan kita Google, kita cari gambar-gambar daripada satelit, daripada teleskop, James Webb teleskop yang dilepaskan pada tahun 2021. Tuan-tuan Google lah gambar-gambarnya, kita akan tenganga kerana kita tak tahu sebenarnya apa benda ni. Berapa bilion planet ada dekat luar sana. Planet tu maksudnya apa? Sebagaimana bumi lah. Bumi pun planet juga. Dan bila kosmologis, ahli yang mengkaji tentang kosmologi ni, yang mengkaji tentang angkasa, mengatakan berapa banyak planet ada dekat luar sana? Bilion. Bila sebut bilion pun, macam mana boleh ada bilion bumi dekat luar sana? Dan bumi adalah antara planet yang kecil. Untuk kita faham, ada bilion lagi. Bilion tu berapa? Kita biasa kira 1000 cukup lah kan. Duit kita banyak tu je lah kan. 4 digit je. Bilion ni berapa digit? Dia ada 6, 7, 8. 8 digit. Itu yang dimaksudkan sebagai bilion. Yang mungkin tak ada siapalah antara kita ni yang ada nombor, ada sebab untuk mengira nombor sampai bilion. Sebab gaji kita takat 1000 je lah kan. Juta pun tak sampai. Nak sebut bilion, lagi besar. Tapi itulah jumlah bintang di langit sana, sehingga membuatkan kita akan terfikir betapa agungnya perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Kita pun tak tahu di mana sebenarnya Nabi pergi, tapi yang pasti ia adalah alam yang luar biasa yang Allah telah ciptakan untuk setiap manusia. Sana Nabi naik langit demi langit, dan di langit ke-7, langit terakhir, sebelum Nabi SAW diangkat untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, Nabi sampai di satu stesen, Jibril ketuk pintu, dan Jibril beritahu, bersama aku adanya Muhammad SAW, dan Nabi SAW dibenarkan masuk, dan Jibril sebut kepada Nabi, "Dzaka Ibrahim." Itulah Ibrahim. Saya boleh bayangkan tak bagaimana Jibril beritahu kepada Nabi bila nampak Nabi Ibrahim AS, sebab setiap pintu ni akan bertemu dengan Anbiya. Dan Jibril beritahu kepada Nabi SAW, "Dzaka Ibrahim, fasallim alaihi." Itulah Ibrahim. Pergi ucapkan salam kepada dia. Sampai Jibril perlu beritahu macam itu sebab apa? Kita boleh faham. Suasana dah gugup, kan? Pertama kali, kita bayangkan orang yang selama ni kita kagumi, kita nampak dekat TV, selalu kita diceritakan tentang orang tu. Satu hari kita bertemu dengan dia, kita akan terdiam, tak tahu nak cakap apa. Ya? Dan ini berlaku kepada Nabi. Sampai Jibril yang perlu beritahu, "Fasallim alaihi," pergilah ucap salam pada dia. Kerana Nabi pun, kita pun tak tahulah sebenarnya apa berlaku pada Nabi kan. Tapi kita boleh menafsirkan yang Nabi sangat teruja bertemu dengan Ibrahim AS. Dan Nabi sebut kepada para sahabat, bila aku melihat Ibrahim AS, aku tak nampak seorang pun yang lebih mirip dengan dia berbanding aku sendiri. Melihat Ibrahim AS tu macam melihat cermin, nampak diri sendiri. Sebab rupa Ibrahim tu macam muka aku. Fanzuru ilayya. Maka tengoklah muka aku. Inilah muka Ibrahim AS. Nabi melihat Ibrahim berada di langit yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, langit ke-7. Dan menurut tafsiran, langit ke-6 dan langit ke-7 ni adalah syurga. Antara tafsiran ulama, langit ke-6 dan langit ke-7 adalah syurga. Macam mana dengan langit pertama, Nabi jumpa Nabi Adam kan? Sebab setiap langit tu ada jumpa para anbiya. Itu ada apa pula kan? Tak tahulah. Yang ada riwayat dan dalilnya, langit ke-6 dan langit ke-7 tu adalah tempat di mana dikatakan itulah syurga
yang akan kita semua akan ke sana mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala. Itu doa kita setiap hari kan. Mudah-mudahan Allah berikan peluang untuk kita ke situ. Itu adalah tempat Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Muhammad SAW menceritakan, di belakang Ibrahim adanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu apa? Kaabah. Tapi Kaabah di atas sana. Kita ada Kaabah di dunia yang dibina oleh Ibrahim AS, dan kita ada Kaabah di sisi Allah Ta'ala yang menjadi tempat para malaikat pula beribadah. Kita ibadah di dunia, malaikat ibadah di sana, di Baitul Ma'mur nama tempat tu. Dan Nabi SAW sebut, Ibrahim AS dia bersandar dan di belakangnya ada Baitul Ma'mur. Dan diceritakan Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70,000 malaikat yang akan masuk dan dia tidak akan keluar semula. Esok datang lagi 70,000. Cuba kira matematik sikit. 70,000 datang tiap hari sejak awal penciptaan alam. Yang entah bila tak tahulah, kita pun tak tahu nak kira macam mana. Saintis cakap 1.3 billion years. Umur bumi ni 1.3 bilion tahun. Itu saintis temui lah. Tapi kita yakin lebih lama lagi daripada tu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala wujud sebelum alam ni wujud lagi. Itu yang kita belajar kan bila kita belajar tentang sifat 20 kan. Itu yang kita belajar. Tentang wujudnya Allah Ta'ala itu. Dia qadim. Dia lebih awal daripada segala-galanya. Dan Allah Ta'ala telah mencipta, telah ada sebelum adanya alam ini. Maka kita boleh bayangkan Baitul Ma'mur ini tercipta sebelum ada bumi lagi. Dan setiap hari ada 70,000 malaikat yang bersilih ganti. Bukan malaikat yang sama sampai hari ini. Juta, bilion, trilion malaikat ada kat dunia ni. Tak tahulah. Kan? Dan kita boleh bayangkan malaikat ni saiznya bukan macam saiz manusia. Kalau Jibril AS, dia ada 200 kepak. Kan? Ini adalah malaikat yang paling agung kan. Tapi standard malaikat ada 2, masna wa sulasa. Waruba' sama ada 2, 3 ataupun 4. Itulah jumlah kepak bagi malaikat. Tapi Jibril special sikit, dia ada 200 kepak kan. Dan setiap satu kepak, kalau ikut riwayat hadis, dia buka satu kepak, itu adalah seluas sejauh mata memandang. Itu bayangkan malaikat ni besar. Dia sudut saiz lah. Dan 70,000 datang setiap hari di belakang Ibrahim AS. Disitulah satu dialog yang kita nak berikan tumpuan pada pagi ini. Apa yang Nabi Ibrahim AS borak dengan Nabi kita? Mestilah kita nak tahu. Nabi borak apa dengan Nabi Ibrahim? Dah memang tak pernah jumpa. Pertama kali. Sangat teruja nak jumpa. Maka satu-satunya yang kita tahu apa yang diborakkan oleh Ibrahim AS dengan Nabi SAW adalah hadis ini. Hadis yang akan kita bacakan pada pagi ini. Yang lain kita tak tahu. Tapi kita yakin mesti banyak cerita Nabi bersembang dengan Ibrahim AS. Salah satunya adalah ini, yang hanya kita tahu, iaitu Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat, Laqaitu Ibrahim laylata usriya bi. Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra. Ya Muhammad, Nabi Ibrahim sebut kepada aku, wahai Muhammad, Aqri ummataka minni salam. Pergi sampaikan salam kepada umat kamu daripada aku. Ibrahim AS, Khalilullah, orang yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Dan hampir ni memang hampir betul ya. Sebab Nabi Ibrahim berada di langit ke-7. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, juga dapat gelaran yang sama. Khalilullah juga. Teman akrab Allah Ta'ala. Ada 2 je manusia yang wujud atas muka bumi ni yang pernah bergelar teman rapat Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Dan kedua-dua Nabi ini menyampaikan salam kepada kita semua. Permulaan hadis ini pun sudah menggetarkan hati kita. Kenapa? Salam itu kan doa. Dan kita mendapat doa khusus daripada 2 Nabi yang agung ini khas untuk kita semua. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan Ibrahim AS sebut, wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah uzbatul ma'. Beritahu kepada umat kamu, wahai Muhammad, bahawa jannah, syurga ni, tanahnya tanah yang baik. Tanahnya tanah yang subur. Uzbatul ma'. Dia disiram dengan air yang sangat suci. Wa annaha qi'an. Tapi, tanah yang subur dan disiram dengan air yang suci ini, qi'an. Tanah yang lapang. Tanah yang bukan tandus, rata.
Dia bukan ada pokok, tak ada apa, kosong. Dia subur tapi kosong. Ya. Wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang akan menumbuhkan pokok-pokok di syurga ini, yang akan menumbuhkan segala rumah ke apa sajalah yang kita boleh bayangkan, kereta ke apa, yang akan menumbuhkan segala barang, tumbuhan, pokok di syurga ini adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi Ibrahim telah ajarkan kita 4 zikir ini. 4 zikir yang saya tak rasa asing daripada kita lah. Kita baca setiap kali lepas solat, kita baca setiap kali sebelum tidur juga. Kita baca pada banyak peluang dan masa, dan ini menjadi meniti di bibir kita juga dalam urusan harian kita. Cuma apa yang kita nak melihat secara mendalam sikit adalah satu realiti tentang zikir yang rasanya tak molek kalau kita tak ambil peluang untuk kita hayati pada pagi ini. Kerana kalau kita katakan Ibrahim AS mengajar kita zikir ini, dan kita hari ini dapat pelajaran bahawa balik ni ataupun selepas ini, jangan lupa berzikir lah. Kalau itu saja pelajarannya, kita terlepas pandang satu sudut yang sangat penting dalam cerita ni. Iaitu yang mengajarkan kita adalah Ibrahim, dan yang memberitahu kepada kita adalah Nabi SAW. Kenapa itu penting? Sebab untuk Ibrahim AS, untuk Nabi SAW sendiri pun, kehidupan mereka adalah kehidupan yang menggambarkan zikir ini. Saya ulang balik ayat tu. Kehidupan mereka adalah terjemahan kepada zikir-zikir yang dibaca ni. Kalau kita tengok hidup kita, kalau saya tengok hidup saya sendiri pun, memanglah waktu anak kita pergi sekolah, cucu pergi sekolah kan. Waktu kita kecil dulu, di sekolah ustaz-ustazah dia ajar kita zikir ni sambil terjerit-jerit dekat musola kat sekolah. Terjerit-jerit baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bising satu sekolah kerana budak-budak ni menjerit. Memanglah cikgu nak ajar. Bila ustazah nak ajar dekat sekolah, memanglah anak-anak itu akan diminta untuk baca zikir. Dia faham tidak? Langsung. Kan? Saya faham ke tidak waktu saya umur berapa, darjah 1. Dah mula masuk kelas. Ataupun tadika sebenarnya, 5 tahun, 6 tahun dah start belajar dah zikir ni. Kita dah mula baca doa makan umur 4 tahun dah. Tengok anak saya umur 4 tahun. Yang paling tua pun 4 tahun. Duk baca doa makan, doa naik kereta. Dia faham ke tidak? Mestilah tak. Sebab yang dia buat adalah membaca. Kan? Sebab cikgu dia ajar. Dan bukanlah maksudnya jangan buat lagi. Kena buat lah. Supaya dia biasa berzikir. Supaya dia biasa berdoa kan. Cuma kita fahamlah anak kecil ni. Dia tak boleh nak faham pun apa dia baca. Kan? Kadang-kadang anak saya insya-Allah pun dia sebut juga. Insya-Allah. Dia tengok mak ayah dia tengok orang yang sebut insya-Allah kan. Dia pun ikut sekali insya-Allah. Tapi dia faham tak? Tak. Itu waktu kecil. Tapi adalah sangat rugi kalau semakin kita meningkat usia, semakin kita mendewasa ni, tahap zikir kita masih tahap zikir darjah 1 dulu. Maksudnya apa? Bila kita ucapkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi perasaannya perasaan yang sama macam waktu kecil-kecil kita baca dulu, rugi. Bukan maksudnya salah. Salah tu perkataan yang tak betul lah. Bukanlah salah zikir semata-mata baca, tak salah. Tapi rugilah kita, tak dapatlah manfaat terbesar daripada zikir, iaitu zikir ni nama pun zikir. Iaitu apa? Nak ingat. Nak remind, nak ingatkan diri kita tentang Allah Ta'ala. Itu tujuan zikir. Jadi kalau semata-mata baca, dia tak jadi zikir. Dia jadi talafuz bizikri. Melafazkan zikir. Dia tak salah. Cumanya dengan umur yang dah semakin senior, semakin meningkat, termasuk saya sendiri pun, adalah satu kerugian kalau tahap zikir kita masih di tahap darjah 1, darjah 2, darjah 3 dulu. Yang sekadar membaca, cakap je lah kan. Bahkan termasuk doa makan, doa perjalanan, bila kita baca subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa tu kalau hayati betul-betul, dahsyat dia punya impact dia. Kita mensucikan Allah Ta'ala di setiap perjalanan kita. Sakhkhar lana. Sakhkhar lana tu maksudnya apa? Sebab tu kadang-kadang doa kita ni, kita tak perasan yang sebenarnya dia boleh digunakan dengan macam-macam benda. Sepatutnya lah,
Doa subhanallazi sakhkhara lana tu kena digunakan juga waktu kita buka phone, waktu kita guna laptop kita. Sebab itu doa taskhir namanya. Doa kita menggunakan barang. Setiap barang yang kita gunakan, dia berfungsi kalau Allah izinkan dia berfungsi. Kan kita bila buat kerja kan tertekan. Laptop ni rosak je. Phone ni isi penuh je memori kan. Tertekan kita dengan masalah phone kita. Okay? Maka subhanallazi sakhkhara lana adalah kita mensucikan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk gunakan barang ini dengan cara yang baik. Maka itu boleh jadi doa naik lift. Doa turun lift. Sebab doa itu kandungan intinya sangat berkualiti, sangat tinggi. Cuma kita biasanya baca naik kenderaan je lah. Kadang-kadang kita sekadar baca kan, tak nampak dia punya kekuatan makna dalam doa naik kenderaan itu. Maka subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita tengok dengan ringkas, dah pukul 7 dah ni pun. Kalau kita tengok dengan cepat-cepat sikit, zikir-zikir yang dibaca oleh Ibrahim AS ajar kita ni, yang macam ni kita nak faham dengan mendalam. Caranya adalah sebagaimana yang kita buat tiap bulan dekat sini lah dalam kuliah kita kan. Kita tengok cerita Ibrahim lah. Kita baca kisah kehidupan Ibrahim AS. Baca kisah kehidupan Nabi SAW. Baca kisah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang selama ni kita buat, tujuannya apa? Supaya kita faham macam mana mereka menterjemahkan kefahaman agama mereka. Dan bila kita nampak kehidupan mereka begitu dan kehidupan kita begini, kita tahulah, oh rupanya kehidupan aku tak adalah betul sangat. Walaupun kita ada Islam yang sama. Kita ada Tuhan yang sama dengan para sahabat. Kita ada zikir yang sama dengan para sahabat. Bahkan para ulama pun kadang sebut benda yang sama. Mereka kata apa? Nak banding sahabat dengan kita, kita lagi banyak ayat Quran kita tahu. Sebab kita kena tahu tak semua sahabat hafal Quran. Ni satu realiti kita kena tahu ni. Sahabat tak semua hafal Quran. Ya memanglah sahabat tu nama-nama besar macam Zaid ibn Thabit, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah. Ini antara top sahabat yang hafal Quran. Dan jangan bandingkan diri kita dengan dia lah. Hafalan Qurannya luar biasa lah kan. Tapi kita kena tahu, yang menyebabkan Abu Bakar ketakutan dan Umar Al-Khattab pun takut sampai menyebabkan Quran itu dikumpulkan. Sebab Quran ini bukan turun daripada Allah Ta'ala kepada Nabi tu, turun bagi kertas. Ini surah Al-Baqarah simpan. Bukan. Quran turun secara wahyu. Dan Nabi bacakan kepada para sahabat. Sahabat catat. Ada yang catat, ada yang tak catat. Okay? Tak semua orang ada mushaf Quran. Memang tak ada pun. Maka Abu Bakar As-Siddiq dicadangkan oleh Umar Al-Khattab, pergilah kumpul Quran. Itulah pertama kali sahabat dapat tengok Quran tu penuh depan mata. Tak semua sahabat hafal Quran. Kenapa Umar risau? Sebab tak semua sahabat hafal Quran. Bukan maksud kita nak memperendah sahabat, tapi ini realiti. Dan kita pun faham, antara kita pun, saya pun sendiri pun, kan? Ada orang tolak jadi imam pun kita risau. Kadang orang harap kita, ustaz bacalah surah yang tak biasa dia dengar sikit. Tapi punya ustaz pun bukan hafal Quran. Bukan hafal satu Quran. Anak-anak kita yang kita hantar ma'had, itu bahkan lebih banyak dia hafal Quran daripada saya sendiri pun. Kena tahu? Walaupun silibus universiti saya dulu, kena hafal 10 juzuk. Masa universiti tu hafal lah. Tapi lepas habis universiti, dah tak mengulang, habis. Hilang, kan? Walaupun dulu 10 juzuk, syaratnya untuk lulus. Tapi dah grad, dah habis. Jarang jadi imam kat rumah je. Jadi imam kat rumah takkan baca Al-Baqarah kan. Kita baca surah lazim je. Maka akhirnya hilang lah ayat-ayat yang kita hafal. Tapi bila kita dengar imam baca, kita tahu lah, ini aku hafal dulu ni. Kan? Ini kita hafal dulu. Tapi sekarang kita dah lupa. Sebab hafalan ni dia kena diasuh, kena dilatih selalu. Okay? Tak semua sahabat hafal Quran. Dan tak semua sahabat tahu hadis Nabi. Kita tahu semua hadis Nabi tak? Kita pun tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya kita ni walaupun tak hafal semua ayat Quran, tak hafal semua hadis Nabi, semua itu dah ada dalam kitab. Zaman sahabat, kitab pun tak ada. Al-Quran pun belum ada lagi. Apatah lagi kitab hadis, lagilah tak ada. Lepas tu ulama sebut apa? Kita ni lebih untung daripada sahabat sendiri pun. Sebab kita ada lebih banyak lagi daripada mereka. Ramai dalam kalangan kita hari ni boleh Google je cari mana ayat Quran yang kita nak cari. Zaman sahabat mana ada? Kalau tak tahu ayat Quran tu sampai ke akhirnya tak tahu. Betul. Ada satu
dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu bab namanya teguran-teguran Aisyah membetulkan para sahabat. Sebab Aisyah ni kan isteri Nabi SAW yang muda kan. Dan dia banyak ilmu dia serap daripada Nabi SAW. Dia tegur ramai sahabat, membetulkan para sahabat. Sebenarnya ada ayat Quran cakap begini. Sebenarnya ada hadis cakap begini. Maksudnya apa? Sahabat tak tahu, oh rupanya ada hadis tu. Oh rupanya ada ayat Quran ni. Tak semua sahabat tahu. Kita lebih untung daripada para sahabat. Dari segi akses kita kepada hadis dan ayat Quran. Tapi sebab itulah benda-benda yang sama yang kita kena fikirkan. Kita ada benda yang sama, tapi apa yang dicapai oleh para sahabat sangat berbeza dengan kita. Itu pun saya sedih juga. Kadang malu nak mengaku kita ni grad daripada Jordan, belajar bidang usul fiqh. Kadang saya tak kenalkan diri saya macam itu pun. Malu nak sebut. Sebab apa? Sebab kita malu dengan ilmu para sahabat, ilmu para ulama yang telah jauh meninggalkan generasi kita ni. Kan? Nampak macam sijilnya tebal. Tapi rupanya ilmunya secebis je. Nak dibandingkan dengan para sahabat yang tak ada ilmu. Bahkan tak kerti baca pun. Sahabat ni, majoritinya tak kerti baca. Kadang-kadang kita pun susah nak faham. Kenapa sahabat tak boleh baca? Tapi itu realiti zaman tu. Tapi tak kerti membaca bukan bermakna tak celik akal. Reti membaca tak bermaksud engkau lebih pandai daripada orang yang tak boleh membaca. Sebab membaca tu skill. Yang nak didapatkan daripada pembacaan adalah ilmu. Ada orang tak reti membaca, dia boleh dapat ilmu. Kalau hatinya celik. Kan? Maka akhirnya mereka menjadi generasi terbaik. Jadi bila kita baca zikir tadi, kembali pada point tadi. Zikir yang kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ni. Macam mana cara nak faham? Kita baca kisah kehidupan Nabi, kisah kehidupan Ibrahim AS, kisah para sahabat. Kita akan faham betapa besarnya makna subhanallah. Ketika Ibrahim memecahkan berhala-berhala di kota Ur. Dan bekerja keras sejak kecil untuk mensucikan Allah Ta'ala. Bahkan kepada ayahnya sendiri. Bukan senang. Suatu benda yang tak tahulah bila kita nak buat. Kemudian Alhamdulillah. Bagaimana Ibrahim AS, nasib kehidupan dia luar biasa buruknya. Sentiasa ada khabar buruk dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Dihalau keluar daripada tanah air, ayah dia tak suka dia. Masyarakat nak bakar dia. Kemudian dia doa nak dapat anak. Dia dapat anak dah, Nabi Ismail. Allah minta dia tinggalkan Ismail dengan Hajar di Mekah pula. Kemudian Alhamdulillah Ismail dan Hajar survive, membesar. Dan akhirnya Allah Ta'ala minta Nabi Ibrahim untuk sembelih pula Nabi Ismail. Ini semua berita-berita buruk dalam kehidupan. Siapa yang sanggup nak hadapi benda tu? Payah. Tapi Ibrahim melaluinya dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Baik yang buruk ataupun yang baik, kedua-duanya segala puji bagi Allah Ta'ala. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sentiasa melihat Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Bukan Raja Namrud, bukan Raja Mesir. Dan kalau dari sudut sejarah, saya ini bidang sejarah juga. Kalau dari sudut sejarahnya, dulu saya belajar pasal Mesopotamia. Kalau di Iraq hari ini ada zigurat. Kat Mesir ada piramid. Dekat Iraq ada zigurat. Ini zaman bila ni? Zaman sebelum Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Itulah dunia, tamadun dunia bertumpukan kepada Mesir, Iraq. Mesopotamia dengan Sungai Nil. Sungai Furat dengan Sungai Nil. Dan ini dua tamadun besar yang ditemui oleh Ibrahim AS. Kita kalau nampak orang hebat, apa berlaku pada kita? Kita rasa diri kita lemah, kecil sangat kan. Bila nampak benda yang besar. Nampak orang parking kereta dia besar sebelah kita kan. Terus kita rasa kecil perut, alamak, siapalah aku nak duduk sebelah dia. Kita rasa kecil. Ibrahim AS duduk di kota yang ada zigurat. Ada bangunan yang hebat. Ada raja yang berkuasa. Sudah ada macam-macam tamadun dan macam-macam ilmu yang muncul di situ. Ibrahim lahir di situ, membesar di situ. Tapi dia sentiasa melihat Allah lebih besar daripada zigurat. Allah lebih besar daripada piramid. Piramid hari ini kita tengok pun besar kan. Apatah lagi zaman Nabi Ibrahim. Maka itu satu petanda bagaimana Ibrahim mengamalkan Allahu Akbar. Zikir yang telah diajarkan pada kita. Mudah-mudahan pagi ini saya minta maaf sekali lagi tak dapat nak cerita tentang sahabat Abdullah ibn Abbas. Saya harap pertemuan akan datang kita boleh cerita tentang Abdullah ibn Abbas. Tapi kita menceritakan tentang sahabat juga, iaitu sahabat Allah Ta'ala.
iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan memberikan kepada kita pelajaran yang penting lah pagi ni. Lepas ni kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu berlaku pada setiap masa, setiap ketika, dan kita nak kena terjemahkan dalam kehidupan kita. Bila nampak masalah, nampak cabaran, kita nak kena melihat bahawa kita perlu sentiasa la ilaha illallah Allahu akbar, besarkan Allah Taala. Jangan sampai kita bila berlaku masalah, kita ni terpesong pula, terganggu pula ahli tuju kita. Jangan kalau dapat nasib yang buruk, kita lupa untuk ucapkan alhamdulillah. Walaupun kita biasanya kalau budaya kita ni sebut bila dapat rezeki lah sebut alhamdulillah kan. Dia pelik lah. Saya pun baru ni kawan keguguran anak, saya pun tak tahu nak cakap apa. Takut salah sebut kan. Saya takziah lah kan, betul ya. Tapi Nabi ajar kita juga, kalau dapat nasib buruk sebut alhamdulillah. Kan. Kadang-kadang berarti nak sebut, tapi kalimah alhamdulillah tu lebih kuat untuk dihayati ketika datangnya musibah. Sebab alhamdulillah dia bukan terima kasih Allah. Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah bagi nasib buruk ke nasib baik ke, alhamdulillah. Sebab aku tak tahu sebenarnya itu baik ataupun buruk untuk kehidupan aku, Allah Ta'ala lebih tahu. Walaupun nampak buruk, tak semestinya buruk. Kan? Walaupun nampak baik, tak semestinya baik. Maka alhamdulillah, selagi mana itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kawan-kawan kita yang tak dapat anak lagi, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sebab bagus dah tak dapat anak. Tapi maksudnya alhamdulillah Allah berikan takdir itu pada engkau, dan alhamdulillah Allah berikan takdir itu kepada aku pula, aku ada anak. Okay? Dan kedua-dua antara kita akan teruji sama ada kita ada anak ataupun tak ada anak. Itulah maksud zikir-zikir ni yang kita boleh hayati dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup di situ untuk pagi ni, 7-10 orang. Ada soalan? Kalau ada yang nak ditanya ataupun nak dikongsikan sebelum kita tutup. Ada? Tak ada ya? Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita diizinkan untuk bertemu dalam pertemuan akan datang dengan persediaan yang lebih baik untuk kita terus menghayati kisah para sahabat, yang saya rasa inilah motivasi yang paling benar sekali. Sebab kalau kita dengar cerita pasal mana-mana tokoh, cerita pasal mana-mana orang, tak sempurna kan manusia, kan? Takkan nak cerita pasal diri saya pula, lagilah tak sempurna. Maka kisah yang paling sempurna yang kita boleh belajar adalah kisah generasi Nabi SAW bersama dengan para sahabat, kerana mereka lah yang telah mendapat panduan wahyu secara dekat daripada Allah Ta'ala. Allahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.